Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini antara yang akan kita bincangkan ialah membedah buku yang saya tulis. Buku ini terbit pada 1 Disember 2021. Dan buku ini saya siapkan ketika dalam pandemik, bermula daripada bulan Mac 2020. Sebenarnya saya telah menulis buku ini daripada tahun 2016, balik daripada umrah. Bila saya pimpin satu kumpulan umrah kali pertama, saya dapati bahawa kebanyakan jemaah dia tak berapa tahu banyak cerita-cerita sirah. Maka saya pun mula menulis 2016. Tapi progresnya sangat lambat sebab kita sibuk kejap-kejap. Duduk dalam Malaysia ni hanya 5-6 hari, lepas tu ke Turki, lepas tu ke Aceh, lepas tu umrah dan sebagainya, menyebabkan lambat. Tahun 2019 saya buka laptop, saya tengok balik, saya kata bila nak siap. Masa tu baru sampai peristiwa, saya menaip slow-slow tu, baru sampai peristiwa Nabi di Taif. Masih jauh lagi nak sampai pada kewafatan Nabi. Dalam hati saya terdetik, rasa-rasanya, maknanya 2016, 17, 2018, 4 tahun. 4 tahun tu baru sampai cerita Taif. Cerita Taif ni belum hijrah lagi ni. Nabi belum hijrah lagi. Saya duduk termenung panjang, saya kata bila nak siap, 4 tahun dah ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Alhamdulillah, bila datangnya pandemik, saya antara yang paling terkesan sebab kita travel kan. Sempadan seluruh dunia ditutup, tak ada kerja, hilang pekerjaan sekejap. Dan pada ketika itu saya terfikir buku saya yang belum siap, saya kena siapkan. Dan pada ketika itu kita tak tahu berapa lama kita akan duduk dalam suasana pandemik itu. Dan saya merasakan bahawa antara benda yang boleh saya buat ialah saya kena jadi penjual buku dengan buku yang saya tulis. Dan saya cuba siapkan. Alhamdulillah, tahun 2021 siap pada bulan April, manuskrip siap pada bulan April. Kemudian bila kita nak cetak, maklumlah musim pandemik, penerbit sangat berhati-hati untuk terbitkan buku sebab dia memakan kos dan sebagainya. Maka saya mengambil keputusan untuk terbitkan sendiri buku ini. Buku ini Kembara Ilmu Publication tu ialah syarikat saya, dan saya terbitkan sendiri. Alhamdulillah, pada 1 Disember 2021 siap cetak. Tuan-tuan tengok ni ya. Dan pada ketika itu, ketika saya nak selepas siap manuskrip tu, saya kata macam mana nak suruh orang baca buku, sebab buku sirah ni pun ada di pasaran. Saya pun banyak buku-buku sirah ni. Tapi bila kita buka buku sirah ni, kadang-kadang kita baca dalam 11-12 muka surat, lepas tu tak buka-buka dah. Kan? Maka saya pun kata kena ada satu solution, kena ada satu benda yang boleh kita cadangkan kepada pembaca untuk membaca buku ini. Maka daripada seluruh manuskrip itu saya pecahkan kepada 30. Maksudnya 30 hari. Maka tuan-tuan, bagi orang yang sibuk,
Orang yang sibuk, tuan-tuan boleh tengok saya nak ajak tuan-tuan tengok macam mana cara untuk menggunakan. Kalau orang tu ulat buku, tak ada masalah, dia boleh baca buku ni seminggu, settle, habis buku. Tapi bagi orang yang bukan ulat buku ni, macam mana cara nak baca dia? Tuan-tuan tengok pada muka surat yang pertama, muka surat yang kedua tu kan, muka surat yang kedua tu ada hari pertama. Hari pertama tu kita ibaratkan hari inilah hari pertama kan. Maknanya muka surat 2 tu hari pertama. Ada 4 tajuk di situ. Nabi Ibrahim dan Sarah, Nabi Ibrahim dan Hajar, suku Jurhum yang baik, lepas tu Quza'ah. Ada 4 tajuk. Maknanya 4 tajuk tu ada situlah, ada 4 bab tu kan. Selepas habis 4 bab tu, dia sampai ke muka surat 13. Apabila masuk saja muka surat 14, dah jadi hari yang kedua. Apa maksud hari yang kedua? Maksud hari yang kedua ni, tutuplah buku tu, besoklah pula kan. Sebab maklumlah kalau kita nak membaca seterusnya sampai habis, kalau dia memang jenis kaki buku, tak ada masalah. Kemudian hari ketiga, lusanya hari keempat, sampailah hari yang ke-30. Dengan harapan saya sebagai penulis, saya mengharapkan mudah-mudahan dalam tempoh sebulan dia boleh khatamkan buku ini dan dia kenal Nabi SAW daripada lahir sampai Nabi wafat. Sebulan. Adapun bagi orang yang nak menelaah buku ini, saya bawa dalam kuliah-kuliah saya lah di Masjid Surau di sekitar Kuantan ni, saya bawa. Yang tu kita berikan secara terperinci setiap bab itu. Maknanya mungkin dalam satu kuliah tu 1 ataupun 2 bab. Jadi memakan masa yang lama, kita perincikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, buku berkenaan dengan sirah ni antara yang paling hebat yang pada zaman kontemporari ni ialah buku yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq Al-Maktum, Madu yang Tersembunyi kan? Itu antara buku yang paling hebat, yang paling lengkap. Tapi jumlah muka suratnya 600 lebih muka surat kan. Tuan-tuan boleh tengok rujukan saya di belakang tu, pada muka surat 392 kan. Paling atas itu ialah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang diterbitkan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Yadim. Dan hari ini banyak penerbit selain daripada Yadim yang menerbitkan buku Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini. Ini antara buku yang terbaik kalau tuan-tuan nak rujuk, nak tahu lebih lanjut lagi tentang sirah Nabi SAW. Inilah buku dia kan. Yang lain tu sebagai tambahan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya memilih topik sirah ni? Sebab saya bawa orang pergi umrah, kemudian kita melihat satu trend di kalangan masyarakat kita. Bila dia nak pergi umrah ni, dia belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah, tawaf, sa'i. Dia meninggalkan cerita-cerita Nabi, sedangkan itu adalah bumi Rasulullah SAW. Banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi yang kita kena ambil tahu. Hari ini kisah Nabi ni pada diri orang Islam pada hari ini, pada diri orang Muslim pada hari ini, dia bagaikan puzzle kan. Mainan budak-budak kan, yang lekat-lekat sambung-sambung tu puzzle, dipanggil puzzle kan. Kita ni mengenali Nabi tu bagaikan puzzle itu. Maknanya dah berpecah-pecah. Pada kita ada kepingan puzzle maulid, sebab ada sambutan maulid, kita tahulah sejarah kelahiran Nabi. Pada kita ada puzzle ma'al hijrah, kerana ada sambutan ma'al hijrah, kita tahulah peristiwa hijrah Nabi. Kemudian ada Isra' wal Mi'raj, kemudian ada nuzul Quran kan. Antara puzzle-puzzle yang ada pada kita. Tetapi puzzle-puzzle itu tidak lengkap kan. Tidak lengkap. Puzzle-puzzle itu perlu disambung, dicantumkan, dan kita kena cari untuk menjadikan satu gambaran besar tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Sirah bermaksud perjalanan hidup kan. Sirah perjalanan hidup. Macam tuan-tuan dengar perkataan Isra kan. Isra dia daripada kata dasar yang sama. Isra berjalan malam kan. Sirah perjalanan hidup. Perjalanan hidup Nabi inilah manusia yang terbaik,
yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata bagi kamu, kan, bagi kamu. Bila Allah kata bagi kamu ni, tak ada pilihan lah. Dan Rasulullah itu adalah contoh ikutan terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak. Itulah Rasulullah yang perlu kita contohi. Hari ini tuan-tuan kena akui, banyak lagi kisah Nabi yang kita tak tahu, kan? Sebab saya bila bawa pergi umrah tu, bila saya cerita tentang peristiwa beberapa tempat, bila sampai sini saya cerita peristiwa ni, ada yang macam terpinga-pinga, kan? Lepas tu masih kita bersembang, tanya macam mana cerita, apa cerita, kan? Tak, saya baru dengar cerita ni, kan? Maksudnya apa? Maksudnya kita belum mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini Nabi kita, Rasul yang akan kita jumpa dia untuk kita mohon syafaat. Rasul inilah yang akan kutip kita nanti bila dia tengok dalam syurga ada lagi umat dia yang belum sampai di sini, dia pergi pula ke neraka, dia akan kutip mana yang dia boleh kutip. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan kitalah orang yang akan diambil, yang dikutip oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Maka justru itu kita mengharapkan, kita kena kenal Nabi ni, kan? Kita kena kenal Nabi. Tuan-tuan, sirah ni sejarah lah, sejarah. Dan sejarah ni antara mata pelajaran yang orang tak suka sangat. Nak kena ingat tahun, nak kena ingat nama tempat, nak kena ingat nama orang dan sebagainya, menyebabkan tertias daripada tak minat sejarah itu, tertias juga menyebabkan dia tak berapa ambil tahu juga perjalanan dia. Ambil tahu cerita Nabi ni sikit-sikit setakat mana yang kita tengok pada hari ini. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Sedangkan banyak peristiwa yang berlaku kepada Nabi yang membentuk diri kita pada hari ini. Hari ini tuan-tuan sekalian, bila kita tidak mengenali Nabi secara yang betul, kita menjadi orang yang menghukum, kan? Kita menjadi orang yang menghukum. Sedangkan Nabi mengajar, proses pertama ialah mendidik. Proses pertama, tuan-tuan. Dan banyak konteks yang berlaku yang menunjukkan Nabi mendidik manusia, kan? Tuan-tuan tengok, contoh saya bagi. Tuan-tuan biasa dengar cerita seorang lelaki yang telah berumur datang jumpa Nabi, kan? Halaktu ya Rasulullah, habil aku ya Rasulullah, habil aku ya Rasulullah, kan? Jahannam aku ya Rasulullah. Rasulullah, kenapa? Bulan tu bulan Ramadan. Dia kata, aku bersama dengan isteri pada siang hari. Sebab kalau bulan Ramadan, kan, waktu sepanjang kita berpuasa itu kan tak boleh ada kafarah. Ada ayat Quran pun menyebut tentang kafarah. Malam tak ada masalah, ni cerita siang ni, kan? Dia bersama dengan isteri pada waktu siang tu, dia kata, habil aku ya Rasulullah, habil aku ya Rasulullah, kan? Aku bersama dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan. Nabi kata, tak apa, relax, kan? Nabi tenangkan dia. Dia datang Nabi dengan wajah yang kesal, dengan rasa berserabut, dengan rasa berdosa aku ni, macam mana nak buat ni. Dia pergi jumpa Nabi, kan? Dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, tak apa, relax. Kamu ada hamba tak? Kan, sebab kafarah untuk orang yang bersama dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan, yang pertama dia kena bebaskan hamba. Yang kedua, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, dia kena beri makan. Ni makna pilihan, bukan kena buat semua. Pilihan, dia kena beri makan 60 orang miskin. 3 tu. Kalau dia tak mampu yang pertama, dia pergi yang kedua. Tak mampu yang kedua, dia pergi yang ketiga. Nabi tanya dia, engkau ada hamba tak? Engkau ada hamba tak? Dia kata, tak ada ya Rasulullah, aku orang miskin, memang tak ada hamba. Okey, tak apa, habil aku ya Rasulullah, hamba tak ada ni, habil aku. Dia duduk cerita, dia duduk ulang. Nabi kata, tak apa, engkau boleh tak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata, ya Rasulullah, aku dah tua ya Rasulullah, mana mampu 2 bulan berturut-turut, kan? Hak yang sebulan ni pun terlajak, kan? Tambah kalau 2 bulan, itu tak boleh ya Rasulullah. Dan Nabi kata, tak apa. Dia kata, habilah. Dia kata, habilah. Dia kata, tak apa Nabi kata.
boleh tak engkau beri makan 60 orang miskin? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni miskin, tak mampu aku nak bagi makan kepada 60 orang. Tuan-tuan, tengok cara Nabi tenangkan dia. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita berada di situ orang mari, kan? Kita kata puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, tak boleh, tak boleh. Yang kau gatal sangat siang hari pasal apa? Kita hukum terus. Kan? Kita hukum terus. Kan? Dah tahu benda tu tak boleh, yang dia buat juga buat apa. Tapi Nabi cool. Nabi relax. Nabi kata tak apa. Dia bila dia kata dia tak mampu nak bagi makan kepada 60 orang tu, Nabi kata tak apa, tunggu sini. Duk tak lama kemudian Nabi bawa kurma yang terbaik. Kurma yang terbaik, yang orang ni memang takkan mampu beli kurma yang terbaik ni. Nabi kata ni ada untuk 60 orang makan ni. Ambil, kamu pergi bagi. Dia kata, ya Rasulullah, kat tempat saya, kampung saya tu, sebab sistem masyarakat Arab ni dihidup kabilah. Kabilah ni maksudnya puak kerabat dia lah, adik-beradik dia dan sebagainya lah, sepupu sepapat. Kampung saya, orang yang paling miskin di kampung saya lah. Saya lah yang paling miskin di kampung. Lepas tu adalah adik-beradik saya dan sebagainya. Boleh tak saya ambil sebahagian, kemudian saya bagi pada orang yang... Nabi gelak, Nabi senyum. Nabi kata ambil lah, kan? Dia keluar dalam wajah yang sangat gembira, dengan tenang. Tuan-tuan bayangkan, ketika dia masuk Nabi tu dengan wajah yang berkerut-kerut, dengan wajah yang sesal, dengan wajah yang rasa tak tahulah nak buat apa, berserabut, tapi dia keluar selepas berjumpa dengan Nabi SAW. Dia keluar dengan tenang, dengan gembira, dia rasa lapang dada dia. Ya? Sebab apa? Sebab Nabi mengajar, mendidik. Nabi tidak meletakkan hukuman, mendidik. Orang yang baru, tuan-tuan, sebab itulah bila Nabi bertanya kepada bila orang datang bertanya dengan Nabi, kan, kalau tuan-tuan baca dalam hadis, kan ada jawapan yang berbeza kadang-kadang. Soalan yang sama, orang ni tanya, Nabi jawab tak boleh. Soalan yang sama, orang ni jawab, orang ni tanya, Nabi kata boleh. Sebab apa? Sebab Nabi mengenali manusia itu. Sebab itulah kita, kan, dalam kita nak membantu, Allah jadikan Rasulullah ini 40 tahun itu belum jadi Rasul. 40 tahun tu proses untuk dia menjadi anggota masyarakat. Dia bersama dengan masyarakat, dia bina Kaabah, dia bantu orang, sampai akhirnya digelar sebagai Al-Amin, kan? Al-Amin. Kemudian selepas daripada itu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Selepas dia dah bergelumang dengan masyarakat, dan masyarakat dah menerima kedudukan dia sebagai seorang manusia yang baik. Tuan-tuan, sebab agama ini bila nak disampaikan, nak tak nak kita kena akui sebagaimana Nabi, walaupun disebut Al-Amin, ada orang tak setuju dengan Nabi, kan? Cuba tuan-tuan bayangkan, daripada kecil tiba-tiba jadi Rasul lagi lah, kan? Tapi Allah mengajar Nabi itu hidup dalam masyarakat. Dan inilah kita pada hari ini yang nak mencontohi Nabi. Dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam taman kita ni, apa-apa saja aktiviti KRT ataupun surau, ataupun apa saja aktiviti kemasyarakatan, kita bersama. Tuan-tuan cuba bayangkan orang yang kita nak nasihat ni, kan? Orang yang kita nak nasihat, kita rasa kita nak nasihat dia, kita tak pernah kenal dia, kan? Dia pun tak pernah kenal kita. Tiba-tiba kita share, marilah main jemaah ni, kan? Lama tak, saya tak nampak pun awak kat sini. Agak-agak dia dah dengar tak? Tak dengar dia. Berbanding kita dah berkawan dengan dia, ada masalah kita tolong, dia sakit kita pergi ziarah. Kan berbeza tu. Bila kita bercakap, jom pergi surau, kan? Lama dah awak tak pergi surau. Dia lain. Dan inilah yang Nabi ajar kepada kita, hidup dalam masyarakat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan sirah mengajar kita begitu. Kita nak kenali sejarah hidup Nabi itu, itulah cara dia. Itulah cara dia, tuan-tuan. Betullah dalam agama ini dia ada teks, dia ada konteks, kan? Teks benda yang kita baca. Kalau hadis tu hard teks, kan? Tapi konteks, apa peristiwa yang berlaku sebelum itu yang menyebabkan Nabi menyebut perkara itu. Saya bagi contoh mudah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita biasa dengar Nabi hadis tentang memilih
anak dara ataupun janda, kan? Dan setengah orang dalam masyarakat kita pada hari ini, dia faham bahawa memang Nabi kata kena pilih anak dara, tak boleh, tak digalakkan dalam agama. Sedangkan peristiwa itu berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni, dia dalam satu peperangan, dia berjalan, dia duduk di belakang sekali jalan, duduk di belakang. Perang itu perang Tabuk. Dia duduk di belakang jalan, nampak jalan slow, tertinggal je di belakang. Nabi perasan, Nabi kata ada seorang nampak jalan slow. Nabi pun pusing. Yang lain meneruskan perjalanan, Nabi duduk sebelah dia, sembang jalan sama dia. Dia kata, Nabi tanya, kenapa jadi lambat, dia slow je ni? Dia kata, ya Rasulullah, unta saya ni unta tua. Dia kata memang tak gagah lah macam mana unta-unta orang yang lain. Nabi tepuk unta tu, Nabi bacakan sesuatu, unta tu jadi sihat lah, kan? Berjalan okey lah. Kemudian tuan-tuan, cara Nabi nak tackle dia, boleh tak kau jual unta ni dengan aku? Nabi kata, dia kata, ya Rasulullah, kalau kau nak, memanglah aku jual, kan dia jual. Dia asal nak bagi, dia kata, ya Rasulullah, ambil je. Dan dia kata, tak, aku nak beli, kerana aku nak beli. Maknanya itu antara cara Nabi nak bersembang dan nak tackle dia. Kemudian Nabi tanya, dia masa tu muda, dalam usia dalam 18-19 tahun. Pada ketika itu usia dia sangat muda. Nabi kata, dah kahwin? Nabi tanya dia, dah kahwin? Dia kata, dah ya Rasulullah. Dengan anak dara ke dengan janda? Dia kata, aku kahwin dengan janda ya Rasulullah. Itu yang Nabi sebut, kan? Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Bukankah anak dara ini kamu boleh bermain-main dengan dia, kamu boleh bergembira dengan dia, kamu boleh dengan dia. Dan orang tak melihat kepada konteks ini, terus dia buat kesimpulan, tengok Nabi kata kena utama. Sedangkan Nabi tanya tu, kemudian dia jawab, ya Rasulullah. Jawapan dia ni yang menjadi konteks, kan, yang mesti difahami. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ayahku meninggal mati syahid dalam perang Uhud. Ayah dia salah seorang yang duduk atas bukit, 40 orang, bukit pemanah tu, yang sebahagian turun, yang duduk atas bukit tak turun tu, salah seorang tu ayah dia. Tinggal 10 orang daripada 50 orang Nabi tempatkan atas bukit tu, kan. 40 turun. Kenapa? Kerana menyangka peperangan dah selesai, mereka cuba nak kutip ghanimah, harta rampasan, kan, harta rampasan tu. Tinggal 10 orang atas tu. Khalid bin Al-Walid, dia patah balik, dia kepung daripada bukit, daripada belakang, naik atas bukit tu, dia bunuh 10 orang tu. Salah seorang tu ialah ayah Jabir bin Abdullah. Tuan-tuan, dia kata, ayah saya meninggal dalam perang Uhud, syahid. Saya ada 9 orang adik perempuan. Dia kata, saya ada 9 orang adik perempuan. Tuan-tuan, jadi bila saya nak kahwin, saya tak mau jadikan adik saya menjadi 10. Maknanya kalau dia ambil budak juga macam dia, sebaya macam dia, adik dia jadi 10, kan? Dia kata, saya kena ambil orang yang lebih berumur daripada saya, supaya mereka ada tempat untuk mengadu, mereka ada tempat. Mak dah tak ada dah, meninggal lebih awal daripada tu, bapak pula dah meninggal. Maka Nabi kata, betul lah tu. Nabi sebut, betul lah tu, kan? Maknanya ini konteks dia. Jangan kita buat kesimpulan tanpa melihat kepada konteks. Kita buat kesimpulan, oh Nabi pesan gitu, kan? Itu menyebabkan dalam masyarakat kita pada hari ini ada setengah ibu bapa bila dengar je janda berperang, nak kahwin dengan anak dia, anak turun dia, kan, berperang, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini konteks dia. Sebab itulah bila kita mempelajari kisah Nabi ni, kita akan rasa seronok. Kita akan rasa, sebab ada kaitan-kaitan dalam kehidupan kita pada hari ini. Ada kaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya tulis buku ini, kan, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang pertama, muka surat 1 tu, kan, sebelah muka surat 1 tu, sebelah muka surat 1, 3 fasa penting dalam hidup Nabi. Ada 3 fasa dalam kehidupan Nabi. Ada 3 fasa. Yang pertama, fasa 40. Fasa
fasa 40. Muka surat pertama sebelah dia. Kan muka surat 1 kan. Sebelah dia, sebelah tu tulisan Roman lah, tulisan Roman, angka Roman tu kan. 3 fasa penting kan sebelum mempelajari sirah ni. 3 benda ni penting ni kan. Yang pertama, kita kena tahu bahawa dalam kehidupan Nabi ni ada fasa 40. Fasa 40 ni daripada Nabi lahir sampai Nabi jadi Rasul, sampai umur 40, sampai Nabi beruzlah. Belum jadi Rasul lagi, baru beruzlah kan. Naik ke Gua Hira kan. Kemudian ada fasa 13. Sepanjang 13 tahun Nabi diutuskan menjadi Rasul di Mekah. 13 tahun Nabi jadi Rasul di Mekah. Dalam tempoh 13 tahun tu banyaklah peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku ketika kehidupan tersebut. Ini adalah fasa yang paling menyayat hati dalam kehidupan Nabi kan. Orang nak terima Nabi kan. Tuan-tuan, kita hari ni kita baca kisah Nabi ni dalam keadaan dah lengkap, sempurna dah. Jadi kita dah tahu ending dia kan. Debaran tak ada, pasal kita tahu dah ending dia. Tuan-tuan bayangkan, di kalangan para sahabat pada ketika bersama dengan Nabi, mereka tak tahu ending mereka di mana. Macam mana kesudahan kita hari ini kan. Kita tahu dah Nabi berhijrah ke Madinah, sampai Madinah, lepas tu Nabi bina kekuatan, lepas tu berlaku peperangan, perang semua menang. Kita dah tahu dah cerita itu. Tapi di kalangan para sahabat, tuan-tuan bayangkan, mereka tak tahu. Mereka hanya berbekalkan keyakinan kepada Allah dan Rasul kan. Sebab itulah Allah tak lahirkan kita pada zaman itu. Allahu Rabbi, Allah tak lahirkan kita pada zaman itu. Kalau Allah lahirkan kita pada zaman itu, barangkali na'udzubillah, kita tak ikut Nabi. Kita tak tahu masa depan macam mana ni. Senang ke susah ke, tapi yang nampaknya sekarang ni susah kan. Orang tekan, orang buat macam-macam kan. Mereka ikut Nabi SAW. Maka alhamdulillah, Allah tahu dah, kita ni jenis manusia nak tengok bukti dulu. Manusia tengok, oh agama ni agama Rasulullah semua, barulah alhamdulillah kita beriman, kita bersama dalam agama ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu fasa yang kedua, era Makkiyah. Dipanggil era Makkiyah. Kemudian satu lagi, era Madaniyah, 10 tahun. 10 tahun. Tuan-tuan, nanti kalau tuan-tuan belajar tafsir, tuan-tuan akan jumpa juga ayat Makkiyah, ayat Madaniyah kan. Ada orang disalah faham. Dia kata ayat Makkiyah ni maknanya turun kat Mekah, ayat Madaniyah ni ialah ayat yang turun di Madinah. Tak betul. Ayat Makkiyah ialah ayat yang turun sebelum hijrah. Tempat tak tahu kat mana-mana. Ada ayat yang turun di Mekah, tapi masa tu peristiwa dah berlaku lepas hijrah. Antara ayatnya ialah tentang Safa dan Marwah kan. Inna Safa wal Marwata. Ayat itu turun di Mekah, tapi masa itu Nabi dah duduk di Madinah, Nabi buat umrah kan. Ayat itu tetap dinamakan ayat Madaniyah kan, sebab dia tak merujuk pada tempat, dia merujuk pada zaman. Zaman itu Nabi dah berada di Madinah, maka ayat-ayat yang turun ketika zaman Nabi berada di Madinah, walaupun Nabi duduk di Mekah kejap, ayat itu dipanggil ayat Madaniyah kan. Ayat Makkiyah ialah ayat zaman Nabi berada di Mekah kan? Nabi duduk di Mekah, ketika Nabi duduk di Mekah turun ayat. Apa beza dua ayat kan? Ayat Makkiyah, tuan-tuan, senang ni nak tahu kan. Ayat Makkiyah ni pendek-pendek. Ayat Makkiyah ni ayat yang pendek-pendek. Sebab apa pendek? Sebab zaman tu, saya lupa nak tutup. Zaman itu, tuan-tuan sekalian, tutup dulu, orang tak apa nak dengar agama kan. Nabi dapat penentangan. Tuan-tuan bayangkan, 6 tahun Nabi duduk di Mekah, 6 tahun. Tahun yang ke-6 tu Umar masuk Islam. Umar Al-Khattab adalah orang lelaki yang ke-40. Orang lelaki yang ke-40. Tuan-tuan, orang lelaki yang ke-40 masuk Islam. Tuan-tuan bayangkan, 6 tahun menyampaikan dakwah,
6 tahun menyampaikan dakwah, baru 40 orang masuk Islam. Mana zaman orang tak mau mendengar pada ketika itu. Maka macam mana cara gaya yang Allah tunjukkan, gaya penyampaian yang Allah tunjukkan? Ayatnya pendek-pendek, lepas tu ada irama di belakang, kan? Ayat dia macam menyebabkan orang bila dengar di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu, kesejahteraan ni adalah benda yang paling disanjung lah, kan? Orang bila dengar ayat pendek, lepas tu ada hujung rima, hujung tu hampir sama, menyebabkan orang akan duduk tunggu, kan? Berbeza dengan ayat di Madinah. Ayat Madinah, ayat yang panjang-panjang, kan? Tuan-tuan baca ayat-ayat yang kemudian dia surah-surah yang tengah-tengah tu, kan, irama tak berapa ada sangat dah. Dia banyak kepada perkara-perkara yang penting yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, kan? Kadang-kadang sampai satu muka surat, satu ayat tu satu muka surat, ayat tentang hutang, kan? Satu muka surat Allah ceritakan tentang ayat hutang dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi 3 fasa ni. Zaman 40, saya warnakan tu, warna hijau, warna jingga dan warna biru. Dan tuan-tuan nak tahu pun macam tu lah, bila tuan-tuan buka buku ni, tengok tepi buku, kan? Tengok tepi buku warna biru, makna ini kita tahu dah ini zaman Madinah, kan? Buka warna jingga, oh, tuan-tuan buka lah kat mana ni, kan? Zaman dia, ini zaman Nabi dah jadi Rasul tapi di Mekah, kan? Buka warna hijau, ini zaman Nabi belum jadi Rasul. Dan tuan-tuan tengok dari segi warnanya, memanglah warna biru paling banyak, sebab disitulah bermulanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada Nabi, tanggungjawab yang besar yang diberikan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini secara asasnya untuk tuan-tuan memahami buku ini. Dan saya berhasrat, memang tujuan saya tulis buku ni, saya nak sungguh-sungguh. Sebab tu saya bahagikan kepada 30 tu. Saya mengharapkan mudah-mudahan orang yang baca buku ni, dia menghabiskan buku ni dan dia mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui buku ni. Mudah-mudahan saya mendapat pahala di atas apa yang telah dia baca itulah. Itu harapan saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam buku ini, kan, guna dia bila tuan-tuan biasa bila kita duduk ni tak berapa sangat, bila tuan-tuan keluar negara, tak kisahlah pergi mana-mana, ada peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi dan ada kaitan dengan kita, dan bila kita belajar sejarah Nabi juga, kita tahu, oh, sebab apa Nabi sebut macam tu, kan? Sebab apa Nabi sebut macam tu? Tuan-tuan biasa dengar ayat hadis tentang tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah, kan? Dia ada peristiwa yang berlaku pada ketika itu, berlaku kepada Hakim bin Hizam bin Khuwailid, kan? Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Bila bin Khuwailid tu, tuan boleh gambar lah, imagine lah, kan? Ada kaitan dengan Khadijah binti Khuwailid. Maknanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Maknanya Hizam tu dua beradik dengan Khadijah. Hakim ni maknanya anak saudara Khadijah lah ni, kan? Anak saudara Khadijah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Hizam ni dalam satu peperangan, lepas selesai perang, dia baru masuk Islam, kan? Dan Nabi, orang yang baru masuk Islam ni memang Nabi Ra'i. Orang yang baru-baru ni Nabi Ra'i, kan? Betul lah tuan-tuan, ini juga memberi petunjuk pada kita, kalau orang tu baru datang ke surau kita, tuan-tuan jangan pandang atas bawah. Dia ni mimpi apa mari surau? Kan kita tu tanya, mimpi apa dia mari surau? Saya pernah orang datang mengadu kat saya, Ustaz, saya kebetulan hari tu saya pergi ke surau, kata, saya pergi ke satu taman lama dia lah, saya pergi satu surau. Baru nak start lah, dia kata, Allah jentik hati ni, baru nak pergi, kebetulan ada kambing, jamu kambing, kan? Tu bila dia sound terus, oh asal ada kambing je mari kan? Tu sentak Ustaz, dia kata. Tu sentak. Dia baru kebetulan dia datang tu, hati ni dia jentik, kebetulan datang tu kambing dia. Terus kena sound macam tu, tak mari dah dia. Kan? Kena jentik pula kali kedua ni, baru saya datang pula.
tuan-tuan. Jadi maknanya Nabi sangat meraih orang yang baru ni. Sebab itulah kita bila tengok terutama budak-budak, anak-anak muda yang umur 15-16 tahun dah duduk sebelah dia, gosok belakang dia. Kata, bagus awak 15 tahun mari sembahyang berjemaah. Ini antara sunnah yang Nabi tunjuk. Orang-orang yang baru ni Nabi sangat raih. Hakim bin Hizam ni dia baru masuk Islam. Masa tu pembahagian harta ghanimah. Peristiwa ini berlaku di Ja'ranah. Ja'ranah ni tempat miqat kan. Kalau orang yang pergi umrah dia tahu. Saya biasa kalau pergi ke Ja'ranah tu sebelum nak pakai ihram, saya akan cerita peristiwa-peristiwa yang berlaku di Ja'ranah dulu. Kemudian Nabi utamakan orang-orang yang baru masuk Islam ni. Sebab masa tu baru lepas Fathul Mekah. Lepas Fathul Mekah berlaku perang Hunain. Lepas perang Hunain tu nak bagi harta ni. Orang Mekah ni baru masuk Islam ni. Kan? Nabi bagi banyak. Kan? Lepas tu Hakim bin Hizam dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak dapat lagi." Kan? "Aku tak dapat lagi ya Rasulullah." Nabi kata, "Ambil engkau 200 ekor unta." Kemudian, "Ya Rasulullah, ada lagi tak?" Oh, dia tanya, "Ada lagi tak?" Nabi kata, "Ambil kambing pun Nabi ambil kambing." Kan? Lepas tu dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, ada lagi tak?" "Emas dan perak yang kita berjaya himpunkan ini, ambil yang kau." Lepas tu dia tanya, "Ada lagi tak ya Rasulullah?" Nabi kata, Nabi sebut, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini manis." Nabi pesan beberapa perkara. Lepas tu Nabi kata, tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Dan Hakim dalam riwayat dia kata, diceritakan balik pengalaman ini, dia kata bermula daripada saat itu aku tak pernah minta dah dengan sesiapa sampailah hari ini, dan aku hanya sentiasa memberi kepada orang. Kan seronok bila kita tahu konteks, kan? Bila kita tahu hadis biasa kita belajar, tapi kisah-kisah yang berlaku kita tak tahu peristiwa yang berlaku sebelum itu yang menyebabkan Nabi menyebut perkataan tersebut. Sirah akan membawa kita ke situ. Lebih kita faham dalam frame yang lebih besar. Kan? Yang selama ni kita tengok pada skala yang kecil ni, tapi bila kita faham cerita tu, maknanya kita dapat frame yang besar, kita nampak kebaikan tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah Nabi SAW dia tunjuk dalam kehidupannya. Allah tunjukkan dalam kehidupan Nabi. Nabi ni manusia. Nabi ni manusia. Tentu kena ingat, Nabi ni manusia. Cuma beza dengan kita apa? Dia Rasulullah. Kan? Nabi pesan, jangan kamu memuji dan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuja dan memuji Isa bin Maryam. Nabi sebut awal lah. Kan? Nabi sebut awal. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Katakanlah aku ni Abdullah dan Rasulullah. Beza kita dengan Rasulullah kat situlah. Kita Abdullah, hamba Allah. Kan? Tapi Rasulullah hamba Allah dan Rasulullah. Bila sebut saja Rasulullah, maknanya dia maksum. Allah pelihara Nabi daripada perkara-perkara yang melibatkan dosa besar dan dosa kecil. Tapi ada tak silap yang berlaku kepada kehidupan Nabi? Ada, sebab dia manusia. Kan? Allah tunjuk dalam surah Ambasa wa Tawalla. Kan? Kita baca surah Ambasa wa Tawalla. Kisahnya apa? Abdullah bin Umi Maktum, buta. Dia datang berjumpa dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu ya Rasul." Dia tak tahu Nabi sedang bercakap dengan Abu Jahal. Nabi bercakap dengan Umayyah bin Khalaf. Nabi bercakap dengan pembesar-pembesar ni. Kan? Dengan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Jadi dia tak tahu. Kalau dia celik, barangkali dia mungkin kata, "Oh, nantilah. Sekaranglah jumpa Nabi." Tapi dia buta, dia tak tahu. Dia kata, "Ya Rasulullah." Dan Nabi pada ketika itu, oleh kerana nak beri tumpuan kepada tu, Nabi tak layan. Kan? Bukan Nabi tak suka kat dia. Kan? Allah turun ayat tegur Nabi tu. Kan? Tegur Nabi. Ada setengah orang, kan? Dia kata, kita tak boleh sebut cerita-cerita macam ni. Kan? Cerita Allah tegur Nabi. Tuan-tuan, cerita Allah tegur Nabi ni menunjukkan satu bukti yang besar, Quran bukan pada Nabi. Kalau Quran tu Nabi yang buat, cerita ni tak ada dalam Quran. Orang yang menulis, tulis buku kan, tentang riwayat hidup kan, kita mungkin ada tulis beberapa kesilapan kecil, tapi benda yang kita rasa akan menyebabkan orang respect kepada kita, kita akan sebut. Orang hilang respect pada kita, kita tak akan sebut. Tapi dalam Quran Allah tegur Nabi. Dan
dia menjadi sunnah kepada kita pada hari ini. Apa yang berlaku pada Nabi itu, cara dia macam mana, itu cara dia, dan cara berinteraksi dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi mengajar kita, kita angkat Nabi sebagai seorang Rasul. Jangan lebih daripada itu angkat sebagaimana orang-orang yang orang-orang Nasrani yang angkat akhir sekali nak suruh respect kepada Nabi tu, kan, diangkat sebagai anak Tuhan, kan, sedangkan dia merosakkan agama. Akhirnya Nasrani terus terkeluar daripada agama yang sepatutnya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan boleh baca buku ini. Di belakang buku ini saya sebut satu hadis, kan, beruntunglah orang yang melihat aku, kata Nabi, beruntunglah orang yang melihat aku dan beriman kepada aku, kan, tetapi lebih beruntung Nabi kata, bagi orang yang beriman kepada aku padahal dia tidak pernah melihat aku. Siapa dia tu? Kita lah, kan? Kita semualah tak pernah tengok Nabi, tapi kita belajar kisah Nabi, kita mentelaah kisah hidup Nabi ni untuk menjadikan kita manusia yang Allah yang mungkin insya-Allah, mudah-mudahan Nabi akan pilih kita pada hari Nabi menggunakan syafaatnya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya ucapkan kepada tuan-tuan yang telah memiliki buku ini, selamat membaca. Buku ini tuan-tuan boleh, kalau nak, boleh dapatkan di Darul Ansar Kuantan Perik. Ni pun ambil kat Darul Ansar kan, Darul Ansar Kuantan Perik. Dia Ustaz Arman tu bila habis dia telefon saya, Ustaz, buku dah habis, tolong hantar. Ataupun hak jenis yang malas nak pergi, kan, boleh dapatkan kat Shopee. Shopee tu kedai anak saya. Tuan-tuan type nama buku ni, Kembara Sirah. Kedai Shopee tu satu kedai tu je yang jual buku ni. Kedai lain tak ada lagi. Kedai anak saya tu lah, Kembara Sirah. Dan satu buku ni je. Dalam saya dalam proses, sebab saya minat saya sirah, saya dalam proses untuk kemaskinikan supaya buku-buku sokongan yang berkaitan dengan sirah ini, terutama yang saya gunakan ini juga, saya akan masukkan dalam Shopee tu. Untuk kadang-kadang ada setengah orang dia tak puas nak baca buku ni, dia nak tahu lagi, kan, nak tahu lebih. Sebab tuan-tuan bayangkan 400 muka surat menceritakan riwayat hidup Nabi, tak, maknanya tak boleh nak cerita sepenuhnya dalam 400 muka surat ni. Dia nak lagi, kan, dia perlukan lagi input maklumat sini. InsyaAllah saya dalam proses untuk dapatkan buku-buku tu untuk menjadi pembekal, dan insyaAllah saya akan membekalkan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Tuan-tuan, sekarang 9.46, jadi saya berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan memberikan manfaat di atas perkongsian saya ini. Saya mohon ampun dan maaf kekurangan atau ketelanjuran, tergelincir lidah ataupun sebagainya. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebarang kelemahan itu adalah milik saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.